Sekarang soalan yang ke-8, geometri koordinat. Okey, geometri koordinat. Untuk soalan yang ke-8. Okey, untuk soalan yang seterusnya, kita baca betul-betul, hitungkan koordinat C berdasarkan gambar rajah di sebelah. Okey. Jadi kita tengok, okey, apa-apa pun mana persamaan yang bukan dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, kita perlu ubah. Contohnya di sini kita ubah dulu, Y sama dengan negatif 4/7X. Okey, tambah 40/7. Itu yang pertama sekali. Okey, koordinat C. Okey murid-murid, koordinat C. Macam mana nak cari koordinat C? Boleh bagi tahu saya? Yang saya highlight ni. Titik C tu titik apa ya? Okey, titik C tu titik apa ya sayang? Kalau kamu tengok titik C tu, kita nak cari koordinat C. Okey, koordinat C adalah titik persilangan di antara BC dan AC. Silang. Okey, kalau silang kita guna simultaneous. Bagus. Simultaneous. Jadi dia antaranya adalah, ini adalah persamaan 1, ini persamaan 2. Siapa-siapa boleh 1 atau 2. Okey, jadi sekarang kamu carilah persamaan 1 dan 2. Jadi kita buatlah, okey, 1 masukkan dalam 2 contohnya. Jadi saya letaklah negatif 4x tambah 40 sama dengan negatif 8x tolak 24. Seperti biasa kumpulkan x dengan x. Negatif 4x kat sini tambah 8x. Okey, negatif 24 tolak 40. Okey, jadi di sini kalau ada salah pengiraan kamu cakap ya. Takut saya silap kira pula. Apa yang saya silap kira ni? Yang negatif 4x tambah 40 tu bukan ada per 7 sebab cikgu dah singkirkan. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, itu yang saya silap. Terima kasih. Itulah melalut kan. Jadi saya padam balik tau. Ni salah, ni salah. Itulah saya rasa macam ada silap je. Okey, terima kasih. Maksudnya kamu alert. Itu yang kita nak. Negatif 4/7x tambah 40/7. Macam tu. Baru betul. Tengok. Okey, lepas tu baru kita kumpulkan x dengan x. Negatif 4/7x tambah 8x sama dengan negatif 24 tolak 40/7. Okey, masuk dia dalam kalkulator. Jangan tersilap. Dekat sini cikgu akan dapat negatif 52/7x sama dengan 208/7. Kena confident tau. Bila kamu kira macam pelik je kan. Cubalah kamu bahagikan dulu. Bila kamu bahagikan, ya Allah, negatif 4. Jadi janganlah takut dengan pecahan. Okey, bila dah dapat x sama dengan negatif 4, masukkan dalam 1 atau 2. Okey, cikgu masukkan dalam 2 lah. Maksudnya y sama dengan negatif 8, x kita negatif 4. Ni dalam 2. Okey, 4 tolak 24. Jadi di sini kita akan dapat y sama dengan 8. Jadi secara automatik kita dapatlah x sama dengan negatif 4, 8. Yeay. Okey, ada soalan? Ada, dapat. Okey, good. Okey, good. Pandai kamu. Okey, jom seterusnya saya padam tak sempat kamu boleh print screen. Okey, saya padam. Okey, seterusnya murid-murid. Kita tengok soalan yang seterusnya. Garis lurus AB ni dipanjangkan ke titik D. AB saya panjangkan. Macam tu. Ke titik D. Dengan keadaan AB, BD sama dengan 2/3. Cari koordinat D. Okey, jadi apa-apa pun ini adalah tembereng garis. Okey, division of line segment yang kita buat sebelum ni. Lukis je. Bila dah lukis baru kita dapat idea. B sini adalah A. Jadi cikgu masukkan maklumat 3, 4. Okey, sekarang dia nak cari D. D yang kita tak tahu X, Y. Okey sayang, macam mana nak cari koordinat B? Siapa ada idea macam mana nak cari koordinat B? Buat pintasan X. Okey, buat pintasan X. Siapa yang kosong? Y. Okey, bagus. Y yang kosong. Jadi di sini bila Y kosong, negatif 8
X tolak 24. Okey, 8X sama dengan negatif 24. Jadi kita akan dapat X sama dengan negatif 3. Jadi kat sini negatif 3 bermaksud koordinat kita negatif 3, kosong. Okey, lepas tu dia dah bagi ratio. Okey, dia dah bagi ratio. Kita masukkan ratio. Okey, kita masukkan ratio. Cikgu pun masukkan ratio. AB adalah, jangan tersilap tau. Dia sebut AB. Jadi AB sini. Okey, lepas tu BD 3. Okey, jadi barulah kita buat anak panah. Anak panah. Okey, jadi kita boleh selesaikan untuk koordinat X. Macam tadi, koordinat X apa? Okey, koordinat Y apa? Siapa dapat koordinat X? Ada ke? Negatif 12. Negatif 12. Negatif 12 dengan negatif 6. 6. Okey, bagus. Korang ni pandai lah. Okey, jadi seperti biasa lah. Okey. Oh, mak kau. Okey, seperti biasa lah. Saya nak highlight kan. Siapa yang tak nampak tu. Okey, X dengan X lah. Ini X, ini X, ini X. Ini X punya. Okey, jadi saya buat dengan pantas lah sebab kamu dah dapat jawapan tadi kan. Jadi X darabkan dengan 2 tambah 3 darabkan dengan 3 bahagi 3 tambah 2. Jangan lupa negatif 3 kat sana. Jadi kita akan dapatlah kat sini 2X tambah 9 per 5 sama dengan negatif 3. Jadi 2X tambah 9 kita akan dapat negatif 15. Jadi 2X sama dengan negatif 15 tolak 9 berapa? Kat situ berapa kamu dapat? Negatif 24. Jadi kita akan dapat X sama dengan negatif 12. Okey, tahniah siapa yang dapat tadi. Okey, sama juga working step untuk Y. Okey, kita masukkan Y. Okey, seperti biasa Y cikgu buat. Okey, ni Y dengan Y sahaja. Okey, untuk cari koordinat Y. Okey, kita masukkan Y pula di mana Y darab 2 tambah 4 darab 3. 3 tambah 2 sama dengan 0. Kalau kamu masuk salah satu koordinat X dan Y, kat situ dah dapat satu markah tau. Okey, kat situ dah ada markah. Jadi kita dapatlah 2Y tambah 12. 5, sini 0. Jadi 2Y tambah 12, 5 darab 0, 0. 2Y sama dengan negatif 12. Kita akan dapat Y sama dengan negatif 6. Okey murid-murid, adakah ini jawapan terakhir saya? Tak. Kenapa bukan? Sebab ingat koordinat. So Ya. kena buat bentuk koordinat. Ya Allah, pandainya kamu. Jadi kita kena buat koordinat D. Okey, sama dengan negatif 12, negatif 6. Okey, bagus. Tahniah. Okey, kita dah dapat A, B1. Okey, B2. Okey, B2. Okey, siapa nak print screen? Print screen sekarang. Okey, saya nak padam ya. Okey. Okey, seterusnya B2. Okey, B2 pula. Okey, carikan luas ACD. Okey, ACD. Padam dengan sini D tadi. Okey, A, C dan D. Jadi cikgu sambungkanlah. Okey, cari luas ACD. Seterusnya hitungkan nisbah bagi luas segitiga ABC. Okey, ABC kepada luas ACD. Jadi ABC dia dah bagi 26. Okey, so sekarang kita nak cari dulu luas segitiga ACD. Okey, jadi jangan lupa formula luas segitiga. Okey, jadi D tadi kita dah dapat negatif 12, negatif 6. Okey, jadi C tadi pun kita dah dapat negatif 4, 8. Jadi kalau boleh masukkan koordinat mengikut susunan huruf yang diberi. Okey, kita masukkan A dulu, 3, 4. C tadi adalah negatif 4, 8. D negatif 12, negatif 6. Tutup balik. Jangan lupa tak tutup. Buat macam tu. Kalau 3, 4 bermula 3, 4 berakhir mesti 3, 4. Okey, tolonglah rajin buat arrow. Arrow tu bermaksud darab. Kalau ada dua color lebih bagus dua color. Nampak dia punya perbezaan kumpulan dia. Okey, jadi di sini hati-hati. Untuk yang pertama ni kamu tak dapat markah lagi tau. Markah dia adalah pada barisan yang kedua ni. Jadi buat bracket 3 darab 8, 24, negatif 4 darab negatif 6, positif 24, okey negatif 12 darab 4, negatif 48. Jangan lupa tolak kumpulan yang biru pula.
3 negatif 6, negatif 8. Okey. 8 darab negatif 12, negatif 96. Dan terakhir sekali negatif 16. Tutup balik. Dekat sini baru dapat markah. Okey. Jadi kamu ringkaskan. Kita akan dapat 1/2. Sini kosong. Tolakkan dengan negatif 130. Okey, kita akan dapat dekat sini 130. Jadi kita akan dapat 65. Okey, soalan dia nak nisbah. Okey, dia nak nisbah ACD. Sekejap nisbah ABC kepada ACD. Okey, ACD kita dah dapat 65. Okey, ABC je dah bahagi 26. Okey, betul tak? Macam ni je kita buat. Betul ke ni? Ringkaskan. Boleh kecil lagi. Okey, bagus. Pandai sayang. Pandai semua. Nisbah itu adalah pecahan. Jadi kita boleh kecilkan lagi. Kecilkan lagi bahagi berapa? Saya bahagi 13. Okey, bagus. Okey, bahagi 13. Pandai kamu kat sini akan dapat 2. Lepas tu akan dapat 5. Yeay. Okey. Selesai. Okey, selesai. Okey, ada soalan tak? Kita akan masuk soalan yang terakhir, C. Okey. Tak ada Okey, jom kita masuk. Okey, kita masuk soalan yang terakhir. Saya padam semua. Siapa nak print screen boleh print screen. Okey, saya padam. Okey, diberi titik E negatif 81. Okey, titik E adalah sebelum tu diberi titik E adalah negatif 81 dan ia titik tengah bagi garis lurus CD. CD. Saya lukis baliklah sini. Okey, sini tadi kan. Sini D. Okey, E adalah titik tengah garis lurus CD. Saya letaklah E kat sini. Contohnya. Okey, lepas tu titik PXY bergerak dengan keadaan CPD ialah 90 darjah. Angle CPD ialah 90 darjah. Okey, so sekarang cari persamaan locus P. Nak cari locus. Okey, locus P. Saya letaklah sini P contohnya. Okey, locus. P adalah locus. P adalah locus. Okey, kalau locus bererti P punya koordinat adalah X, Y. Okey, X dan Y. Okey, jadi murid-murid, okey, jadi kita buat dulu, kalau 90 darjah selalunya mesti segitiga 90 darjah. Cikgu buat je bentuk macam ni dulu. Garisan 90 darjah, sini P. Okey, jadi kita buatlah sini C, sini D. Okey, jadi koordinat C kita dah dapat. Cikgu letak dulu koordinat C kita tadi, negatif 4, 8. Okey, D pun kita dah dapat tadi, negatif 12, negatif 6. Biarkan dulu. Kalaulah kamu dapat soalan yang bentuk ini, yang ada 90 darjah, okey, kamu tengok apa dalam fikiran kamu. Tengok garis lurus yang bersilang secara 90 darjah. Kamu rasa apa perkaitan ni? Berserenjang. Betul. Kalau berserenjang, apa kaitannya dengan kecerunan? M1, M2 sama dengan negatif 1. Okey, bagus. Bererti di sini kecerunan CP, okey, darab dengan kecerunan PD mesti samakan dengan negatif 1. Itu yang pertama. Okey, kita punya konsep. Lepas tu masukkan dalam rumus kecerunan. Sini X kita, XYP. Jadi cikgu cari dulu kecerunan CP, kecerunan PD. Okey, macam tu. Jadi CP, fokus CP dulu. Cikgu letak Y kat depan. Y tolak 8 per X tolak negatif 4. Maksudnya X tambah 4. Okey, PD pula P dengan D. Y tolak negatif 6 dapat positif 6. Y tolak 12 akan dapat tambah 12. Macam tu. Dapat kat sini dah satu markah. Macam mana darabkan dia? Kamu darab macam ni lah. Y darab Y, Y darab 6. Satu persatu. Okey, sama juga dengan bawah tu nanti. Okey, bila kamu kembangkan, kamu akan dapat okey, Y kuasa 2, Y dengan 6 tambah 6Y tolak 8Y tolak 48. Okey, bawah pula. Okey, kita akan dapat XY. Oh, sorry, kat sini cikgu tersilap. Korang tak perasan ni. Bawah tu adalah X. Sini X. Okey. Jadi kita akan dapat X square. Okey, tambah 12X tambah 4X tambah 48. Memang panjang mungkin step dia.
Okey, jadi denominator bawah bawa pergi kanan, darabkan dengan negatif 1. Okey, darabkan dengan negatif 1 sebab kita nak dapatkan satu sebaris ya, tak nak pecahan. Jadi darabkan negatif 1, x square akan dapat negatif x square tolak 12x tolak 4x tolak 48. Okey, jangan lupa persamaan lokus mesti kosong di sebelah kanan. Okey, gerakkan. X kuasa 2. Okey, tambah 12x. Okey, tambah 4x. Tambah 48. Baru saya masukkan balik. Y square tambah 6y tolak 8y tolak 48. Tak cukup nafas. Baru kamu ringkaskan. Okey, kamu ringkaskanlah. Bila kamu ringkaskan, kamu akan dapat di sini x square tambah y square tambah 16y tolak 2y. Gitu. Okey, selesai. Okey, ada soalan? Okey, tak sempat kamu boleh print screen. Okey, ingatlah kalau persamaan lokus yang ada 90 darjah mesti melibatkan kecerunan.